Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumaat. Dan kalau kita gunakan mata kepala kita, kerana bahasa Melayu ni bahasa yang luar biasa. Mata kepala, mata hati. Ya kan? Jadi kita bercakap, ada orang cakap, kat mana kepala, mana ada mata. Ya? Tapi mata ada kepala. Ya? Mata hati. Ya? Kita melihat satu benda daripada hati kita. Orang yang ada perasaan, dia ada mata hati. Orang yang tak ada perasaan, dia tak ada mata hati. Dia tengok benda pun, I don't care. Dia ada satu perkataan yang digunakan di Indonesia, ya, yang kita tak pakai. Ya. Dia kata kepedulian. Ya. Berarti loving, giving, caring. Kepedulian itu caring. Hari ini orang dah tak caring lagi dalam masyarakat. Orang tak peduli dah. Ya kan? Jadi, kalau kita perhatikan dengan mata hati kita, kita akan nampak benda-benda yang berlaku ini hari, penyebabnya adalah diri kita sendiri, terutama mereka yang namanya ulama, namanya agamawan, namanya mufti, kadi, tok guru. Zaman berubah. Kita bercakap tentang apa yang berlaku hari, kita jadi taat dengan apa kena. Contohnya, orang bukan takut dengan COVID. Orang takut kena tangkap polis. Orang takut kena fine. Dan kita melihat kematian hari-hari di antara sebab total lockdown ni disebabkan kematian meningkat. Kalau dulu orang tua-tua je yang mati, hari ni budak-budak muda mati, budak-budak mati. Dan pernah tak kita tanya diri kita sendiri, apakah kita tak akan mati? Kerana setiap yang hidup pasti mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Tak ada yang tak mati. Sehebat-hebat Firaun tu akhirnya mati. Dalam dunia ada cuma satu mayat saya Tuhan simpankan yang tak reput, tak jahanam. Mayat Firaun. Ya kan? Jadi kalau ada orang berkesempatan tengok saya punya video atau saya punya talk, begitu saya menziarahi makam Tok Guru Paloh, saya bercakap tentang subjek yang sangat penting, iaitu hutang. Pagi ini tadi dalam perjalanan saya berhenti, nak beli minum, masuk kedai tu ada surat khabar Sinar, antara surat khabar yang saya paling suka baca, dan banyak saya ambil potongan masuk dalam buku saya. Dia tulis itu, orang yang terkaya di Malaysia, Robert Koch, orang Johor, legend, dan semuanya Cina. Kita nampak orang yang terkaya Cina, tapi berapa ramai orang Melayu ni yang mungkin sama kaya dengan Robert Koch, tapi duit tu dia tak berani kata dia kaya, kerana duit tu dia sambung entah kat mana, dia curi entah kat mana, dia pakai proxy. Dan kenapa saya pergi ke Tok Guru Paloh dan saya bercerita dengan Tok Guru Paloh? Pemimpin negara hutang saya tak bayar. Orang kata, mana boleh Tuan Mahathir hutang Pak Habib, saya usia atas. Saya proofkan kalau saya cakap tak betul tu, Tuan Mahathir boleh ambil tindakan undang-undang terhadap saya. Taib Mahmud antara orang yang terkaya, tapi orang tak tahu betapa kayanya dia. Jadi yang paling banyak hutang adalah orang Melayu. Kenapa orang Melayu banyak hutang? Air yang keruh di hulu takkan jernih di hilir. Dia tengok pemimpin-pemimpin yang dulu bangsat macam Cicak Mengkarung, pakai kereta buruk-buruk second hand, masuk saja politik, tiba-tiba jadi kaya raya dan menunjuk-nunjuk. Dan
Ini dalam bahasa Inggerisnya monkey see, monkey do. Kita suka meniru-niru. Kita tengok tak kata orang kaya lah. Orang yang duduk dalam flat je. Dia ni tukar kereta baru, besok dia pun nak tukar kereta baru. Dia masuk dalam rumah orang tu, tengok orang tu ada TV baru, dia nak tukar TV baru. Dan paling banyak berhutang adalah orang Melayu, generasi muda yang mana boleh pakai credit card. Dan hutang dia tu memang dia tak nak mampu bayar. Credit card limit RM5,000, dia habiskan semua RM5,000 sekali. Tukar rim kereta, tukar itu. Bukan untuk keuntungan dah. Untuk nak menunjuk-nunjuk. Dari mana dia belajar perangai menunjuk-nunjuk ni? Ketua-ketua dia menunjuk-nunjuk. Jadi terbawa-bawa nak menunjuk-nunjuk apa yang dia ada. Dan dia hidup dalam hutang. Mana perginya bijak pandai kita? Mana perginya alim ulama? Alim itu berarti orang yang mengandung ilmu, orang yang bijaksana. Ini yang bijaksana tak ada, bijak sini je. Dan dia mikirkan diri dia sahaja. Jadi kita fikirkan, dia dah kaut sana sini dan semua orang tahu dia kaya-kaya. Macam mana kita tahu dia kaya-kaya? Rumah dia 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, rumah. Kereta 10 biji, 20 biji, 50 biji. Rumah dia ada swimming pool. Semalam saya jumpa tu kawan waktu di Kuala Lumpur. Dia kata, Pak Habib, saya dengar Pak Habib bercerita pasal hutang. Dia kata, saya ni banyak hutang. Macam mana nak menyelesaikan masalah saya? Saya kata, kalau saja khutbah Jumaat tu yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara, dia beritahu, dia kata, kekayaan tu bukan awak punya. Kekayaan tu Tuhan punya. Orang yang kekaya ni, dia lupa, dia rasa kekayaan tu dia punya, duit tu dia punya. Right? Amanah Allah SWT. Dia nak jawab macam mana 20% daripada kekayaan tu milik orang yang disimpan. Saya tak ingat, mungkin 50 tahun dulu waktu saya buat umrah, mungkin 50 tahun dulu. Saya duduk di Jeddah. Satu orang kampung saya, budak lah, tu jam saya pun muda-muda lagi. Dia kerja dengan kedai. Saya tengok peminta sedekah ni, gelang ni macam ni. Right? Dia masuk kedai. Hak Allah, hak Allah. Tiap-tiap bulan puasa, semua kedai akan bagi, nak cari orang miskin dah tak ada. Ini cerita 50 tahun dulu lah, Jeddah. Jadi saya tengok, ada tak orang beritahu kat orang kaya kita lah, yang ada 100 kereta, 200 kereta, bila pernah dia pergi tengok kereta dia? Jangan cakap benda lain lah. Bila pernah dia ada masa nak tengok? Jangan nak naik. Kalau ada 10 kereta pun dekat rumah dia, bila dia nak bawa kereta tu keluar dalam lockdown ni? Bukankah kerja ni kerja yang mubazir? Kerja yang bodoh? Tapi tak ada orang beritahu, bro, lu buat kerja bodoh apa hal? Kerana dia Tan Sri ke, Tun ke, Tengku ke, kan? Jadi masalah kita, itu sebab minggu lepas saya bercakap tentang mengenal diri. Kalau kita kenal diri kita ni siapa, kita akan sentiasa insaf. Kita akan sentiasa merasa bersalah kalau kita tak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ni hamba Allah. Dan Allah itu Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita. Orang Islam itu saudara kita. Yang banyak bangsat dekat Malaysia ni ialah orang Melayu. Taraf kemiskinannya sangat teruk. Rumah PRT tu, satu rumah 7 orang duduk. Anak dia 7. Makin miskin orang tu, makin banyak anak dia, makin susah hidup dia. Makin kaya orang tu, rumah harga 10 juta. Dan kawan saya ni tanya kawan dia tu, dia bilang, Tan Sri, berapa kali you mandi dalam swimming pool you ni? Dia kata ada lah 2-3 kali. Maintain swimming pool tu berapa harga? Itu kita jaga swimming pool. Bagaimana orang yang ada berpuluh ekor kuda?
kuda duduk dalam rumah aircon. Jiran dia nak makan pun tak ada. Jadi sepatutnya kita mengadakan, sekarang orang gunakan perkataan paradigm shift, anjakan paradigma. Macam mana kita nak selesaikan masalah kita? Kalau kita tak beritahu kat orang yang kaya raya ni, sebab tu saya sering hari ke kubur. Sebenarnya kubur tu adalah permulaan hidup kita, bukan pengakhiran, tidak. Bila kita dah mati tu, kita akan berpindah, kalau nasib kita baiklah, berpindah ke alam barzah. Kalau nasib kita baik. Kalau tidak, orang cakap, kenapa orang pergi ziarah makam wali-wali Allah? Kita pergi Pulau Besar tu, misalnya. Atau kita pergi makam Habib Noh. Jangan ceritalah tempat-tempat yang saya dah pergi dalam dunia ni. Garib Nawas di Ajmer Sharif tu, satu hari 10-15 ribu orang pergi ziarah. Kalau di sebalik makam tu bukan ada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti wali-wali ni dia tak mati. Hanya orang yang mahu kita orang Islam ni tak percaya pada wali-wali, tak mau dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kewalian itu ghaib dan dia tidak percaya pada yang ghaib. Islam apa benda namanya kalau tak ghaib? Penglihatan kita ghaib, pendengaran kita ghaib, roh kita ghaib, malaikat ghaib, nyawa kita ni ghaib. Sebab tu lepas tu guyub kita, habis. Kenapa saya bawa ke kubur? Kerana pertama sekali, saya kalau tak dapat hutang, Dr. Mahathir tak bayar, tak apalah, tak ada. Tapi dunia tahu, pemimpin macam Mahathir tu, anak dia tak berapa puluh kereta. Tengok buku saya terbaru gambar anak dia. Anak dia tokek bilioner lah anak dia. Dan dia tu pun tak tahu berapa ratus million duit dia, kita tak tahulah. Tapi pencen dia pun cukup kalau dia nak bayar hutang saya. Kalau tak bayar pun, saya tak boleh buat apa-apa. Tapi saya nak ingatkan dia, saya takut. Kerana saya dulu suka pergi kalau ada orang mati, saya ziarah. Dan kita tengok sebelum mayat tu turun daripada rumah, orang akan berpesan. Dia kata, tuan-tuan, hadirin sekalian, hadirat, kalau ada yang mati ni berhutang dengan siapa-siapa, datang tuntut dengan waris dia. Adakah kalau orang yang dua orang saya sebut, Mahathir dengan datang menit mati nanti, saya nak pergi beritahu, Mukhlis, bapak kau ada hutang aku tau. Atau beritahu dengan Taib Mahmud, anak-anak dia, bapak kau ada hutang aku tau, bayar hutang aku tau. Tidak, roh dia tergantung tau. Itu dua contoh. Dan baru-baru ni ada orang bercerita kat saya. Dia kata, tolonglah bagi tahu. Kesian, dia kata. Ada satu perempuan tu, dia kerja jadi apa pun tak tahulah. Satu mini datuk, kaya-kaya, tak nak bayar hutang. Dia minta orang tu gunakan ilmu ghaib. Jadi kita mengingatkan, itu paradigm shift. Tanggungjawab orang Islam ialah mengingatkan, itu tanggungjawab. Kalau saya tak jalankan tanggungjawab saya, atau Syekh Abu Zaki tak jalankan tanggungjawab dia, ini patut kifayah. Contoh, kalau kita guna mata kepala kita, kenapa sekarang orang mati, saudara mara tak boleh tengok, bapak mati, anak tak boleh tengok, anak mati, mak bapak tak boleh tengok? Kerana fardu kifayah, kurik kubur, tanam kubur, orang dah tak buat. Dalam satu kampung kalau orang mati, nak tanam kubur, nak kena bayar. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Tak bayar, tak boleh tanam. Waktu saya ziarah makam Syekh Said Linggi di Seremban, hari tu saya tengok liang kubur dah ada, mayat dah ada, dah setengah jam kat situ. Saya kata, kenapa tak tanam lagi? Dia bilang, orang ni belum bayar duit. Dia kata kalau tak bayar, mayat tu kena bawa balik semula. Jadi Tuhan cakap, sekarang kau tak payah tengok mayat lah. Mayat tu kau masuk ke dalam kontena. Mana pergi ulama-ulama? Kita tak boleh ke bagi tahu?
Kepada orang-orang kaya yang ada ni, yang ada 100 kereta, 200 kereta, 1000 kereta, rumah 100 bilik. Sedangkan sesaudara dia nak makan pun tak ada. Ini dia masalah yang terbesar. Kita bercakap pasal COVID, kan? Yang lanun penyamun ni sambung terus. Kalau dulu dalam Malaysia ni ada middle class, sekarang dah tak ada middle class. Proxy yang dapat duit. Rakyat miskin tapi proxy enjoy. 3-4 biji kereta enjoy sana sini. Pasal apa? Pemimpin yang menyamun tu tak pakai nama dia. Right? Duit-duit dalam negara yang disamun tu simpan dekat luar negara. Macam mana orang kita tak susah? Dan rakyat pula tak cukup-cukup dengan komplain. Right? Tak tahu bersyukur. Punca benda ni adalah kerana kita tidak pandai bersyukur. Tuhan kata, engkau bersyukur dengan yang sedikit, akan kutambahkan lagi. Seandainya engkau tak bersyukur, kau terima lanat. Right? Kita dah duduk senang. Memang kalau kita bandingkan nasib kita dengan negara-negara lain, kita bagus. Yang tak bagus pemimpin kita. Yang busuk pemimpin kita. Right? Bukan negeri ni. Right? Tapi kerana kita tak berani menegur, right? Akhirnya orang-orang yang tak bersalah pun terima juga balanya. Mudah-mudahan ada orang yang lebih berani datang menegur. Khutbah Jumaat tu bukan dibaca. Khutbah Jumaat tu dia cerita masalah apa yang berlaku dalam kampung tu, apa yang berlaku dalam negeri tu. Macam mana nak menyelesaikan masalah. Itu khutbah. Dalam buku-buku saya kritik dah lama dah. 15-20 tahun dulu. Masjid pakai loudspeaker sekuat-kuatnya 3 km, 4 km. Ini zaman pandemik ni. Kesian budak-budak nak belajar kat rumah. Semua online. Orang tua sakit, budak kecil sakit. Dekat kampung tu ada 3-4 biji rumah. Semua dulu pagi-pagi dah start tarhim dia. Baca Quran dia. Ini nak menunjukkan nak buat apa? Ini riak, mutakabbir, sombong, perbuatan yang Tuhan benci. Akhirnya kemarin saya suka tengok Al Jazeera, saya tengok BBC, NBC, ABC. Salman Al-Farsi kata, di Mekah tak boleh pakai loudspeaker lagi. Tak boleh nak terjerit terulung bising. Untuk azan saja itu pakai suku daripada mic yang ada tu. Dan masing-masing semua nak buat masjid dia mesti lebih cantik daripada dia, masjid dia ni lebih cantik daripada dia. Islam bermula bumbung masjid tu zaman Rasulullah pelepah daun kurma je. Right? Yang penting kita kenal Tuhan kita. Kita tengok di Amerika, mungkin bila kita bercakap, kita tak bercakap tentang Amerika kerana kita dah terpengaruh kejatuhan Amerika. Kita tak hati-hati, kita akan menghadapi nasib yang sama dengan demokrasi yang ada lagi. Right? George Floyd, seorang mati. Black Lives Matter. Beribu orang Islam mati di Yaman. Mana pergi Muslim Lives Matter? Siapa orang tak peduli? Pasal apa? Yang serang tu Arab Saudi. Kalau tak baik dengan Arab Saudi, tak boleh pergi naik haji, tak boleh pergi umrah. Meniaga semua tutup. Meniaga yang paling untung buat haji umrah. Hotel. Jadi orang tak boleh tegur. Cuba kita fikirkan balik semula. Black Lives Matter. Apa yang berlaku di Gaza? Dari segi ni kita angkat topi lah. Dengan dulu orang panggil Abadin. Kan? Sekarang ni ada orang kata Din apa nama? Din Pago je. Kan? Bila benda yang dia tak dapat, sampai bila kita nak opposition? Banyak benda yang kita belajar daripada Islam. Tak payahlah kita nak pecahkan kita punya jamaah kita. Kalau imam tu, dia baca tak betul, kita mufarakah je lah. Ya kan? Kita lari daripada subjek kita. Berarti kita tak ikut Islam. Kalau kita ikut Islam hari ni, kita belajar. Orang di Amerika, satu saja mati.
di bawah lutut orang putih. White supremacy. Seluruh Amerika orang kulit hitam bangkit. Hilang takut daripada orang putih. Dan kalau kita ingat pada 5 hari bulan Mei, hari kematian 300-400 orang hitam dan seluruh bandar dia dihancurkan oleh orang-orang putih dibunuh. Kita nak katakan apa pun, Amerika pun ada Abang Din juga, Joe Biden. Tak tahu Din apa nak panggil dia, kita pun tak tahu lah. Kan? Tapi Abang Din lah. Sini ada Din, sana ada Din. Tapi keberanian Din yang kat Amerika ni, dia presiden yang pertama berani berucap di situ tentang apa yang telah berlaku kepada orang kulit hitam di Amerika. Kita tengok benda berlaku, kemungkaran berlaku, kezaliman berlaku, kejahatan berlaku. Kita takut. Sedangkan mati paling dekat hari ini. Mati itu pun datang dengan satu penyakit yang gaib. The invisible enemy, kata Trump. Meningkatnya kematian kat Malaysia ni, yang berhutang ni kan tak boleh bayar hutang kan. Dan 5 khumus yang wajib diingat oleh orang-orang kaya. Pertama sekali, kau jagalah anak-anak yatim. Kau tolonglah orang yang belajar, menyambung pelajaran dia. Orang yang berhutang tak boleh bayar hutang. Musafir dan ahli bait Rasulullah SAW. Kan orang ni yang menghidupkan agama. Ini khumus namanya. Kalau kita belajar tentang Liham Satin tu, ialah siapa keluarga Rasulullah SAW. Tapi kerana kita takut nak bercakap, takut kena tangkap. Ada orang tanya dengan saya, Pak Bib tak takut ke bercakap macam ni? Pak Bib bercakap ni dahsyat ni, boleh kena tangkap. Saya bilang Nabi Yusuf AS, Nabi pun boleh masuk jail. Apa salah kalau aku masuk lah. Dan saya pun dah pernah masuk lokal beberapa kali dah. Tak ada hal. Right? Jadi kita cakap ni bukan nak mengkritik, bukan nak menghina, mengingatkan. Macam contoh kita tengok rumah sebelah tu terbakar. Ya kan? Dan kita ada kat sini, kita buat apa bila tengok rumah tu terbakar? What do you do? Your neighbor's house is on fire. Kita tak boleh padamkan. Tak apa. Sekurang-kurangnya kita telefon bomba. Right? Beritahu rumah sebelah terbakar. Dan kita tengok ramainya saudara-saudara kita ni yang sedang menuju ke neraka. Right? Yang rohnya nanti tergantung. Kan? Orang takut nak pergi kubur dia kerana kubur dia berhantu. Cuba kubur dia macam kubur wali Allah, orang pergilah. Orang takut dia kubur berhantu. Kan? Kubur kau tak berhantu, orang tak takut. Macam mana kubur tu berhantu? Kan? Roh dia tergantung kat atas dia, main kat kubur dia. Nak kena panggil tak boleh. Jadi kita ingatkan, oh bro, lu siapa? Kenapa saya pergi kubur? Saya pergi kubur kerana kubur tu tempat yang paling penting dalam hidup kita. A journey beyond the beyond. Satu pengembaraan, kita akan duduk dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang dah pergi lebih dulu pada kita. Dan kita pun bila lalu kat kubur, kita bacakan Fatihah dan kita bagi tahu bahawa kita pun nak pergi tak lama lagi. Right? Dan bila kita pergi kubur, kita ingat tentang kematian. Dan kita meluaskan lagi, manusia ni tak ada beza. Right? Tak ada darjat. Piramli dah buat antara 2 darjat. Piramli antara guru-guru kepada gajah-gajah ni, kepada orang kaya, orang yang merasa diri berdarjat. Kluster kayangan. Mana ada kelas dalam orang Islam? Siapa pernah tengok orang mati? Kan? Ada tak tengok dia punya, aku pakai kain kapan, aku tak nak warna putih lah. Aku nak lain pada orang lain lah. Aku nak warna kuning. Aku nak warna hijau, nak warna biru. Kain kapan semua putih lah. Sebab tu kita perlu bila ada orang mati, kita pergi cepat-cepat tengok orang ni mati. Right?
Kena bungkus lah. Kalau nak tengok mayat orang mati, tengok filem pocong. Mayat berjalan atas pocong. Tahu pocong? Ini masalah kita tak pernah nak tengok pocong. Kan? Kerana orang takut nak tengok mayat. Akhirnya dia kena bungkus macam tu je. Right? Engkau billionaire ke? Malaysia belum ada. Yang ada trailer Amazon aja. Right? Millionaire, billionaire, ramai. Right? Time mati, right? Tu, kena bungkus dengan kain kapan. Bukan boleh jahit apa, tak ada. Ikat ujung kaki, ikat ujung kepala, ikat sana, ikat sini. Try bangunlah. Right? Jangan nak cakap nak bawa masuk kereta dan kubur. Geran kereta pun tak boleh masuk dengan ganda tu. Kepuk tu. Right? Sebab tu bagus Syekh Abu Zaki dia bawa kepuk kat. Kalau nanti ambil gambar kepuk, kau tunjukkan gambar kepuk kat sini. Mengingatkan mati itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak buat dosa, kita pergi banyak kali. Jangan jadi macam Firaun. Right? Tinggal berapa jengkal lagi nyawa baru nak bertobat. Tahu sebab Firaun? Right? Firaun tu raja lah, yang paling kejam, paling zalim. Dia ingat dia boleh bunuh semua orang. Nabi Musa AS hanyut apa dia ke sungai, masuk dalam rumah dia. Seorang aja menjatuhkan satu dinasti. Bukan perlu satu tentera, tak payah. Right? Iblis pun dia tak mengaku dia Tuhan tau. Right? Manusia ni berjahat, dia mengaku diri dia Tuhan, cuma dia tak sebut. Right? Tapi Firaun dia cakap, aku Tuhanku, kau sembah aku, kau ikut semua cakap aku. When are you going to listen to all this nonsense? When are you going to say no? Why all the time yes? Kenapa setiap waktu bila dia perintah dia orang atas, yes sir, yes sir? Sampai bila kita ni nak jadi manusia yang yes man? Kita terlupakah bahawa kita ni adalah semulia-mulia dan semakhluk, seindah-indah, sehebat-hebat kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita terlupa ke perjanjian kita dalam alam roh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, bala. Itu perjanjian kita. Kita sembah hanya Allah. Kita takut hanya kepada Allah. Itu pasal ilmu tauhid itu penting. Kita mengutamakan syariat, bagus. Berarti janganlah bila kita ikut hakikat tarikat langsung kita tak nak ikut syariat, tak boleh. Subuh bukan susah sangat, 2 rakaat, salat je lah. Ya kan? Lepas tu bertaburan lah. Ini subuh, imam masjid nak baca surah sepanjang-panjang yang dia boleh, nak tunjuk dia hafiz. Lepas tu baca doa sepanjang-panjangnya. Dah lepas salat, kau keluar. Burung yang keluar pagi hari takkan kembali petang dengan perut yang kosong. Belajar dengan burung lah, kau tak nak belajar dengan manusia. Kenapa Nabi Muhammad kata belajar dengan burung? Why the birds? Tak ada burung bangun lambat tau. Ayam pun dia pukul subuh. Sekarang dah ayam dah ada ayam dah pukul siang dah. Kan? Sui lah. Kan? Jadi kita mikir tentang future of the Malays. Right? Dalam dunia yang ada tanah yang namanya Melayu. Melaya ni. Tanah Melayu. Satu lagi tanah Jawa. Satu lagi tanah Arab. Orang sebut 3 ni. Tanah Melayu, tanah Jawa, tanah Arab. Kenapa dia kata tanah Melayu, tanah Jawa? Kerana yang di Jawa sana orang Jawa, yang sini orang Melayu. Dan kalau dia nak pergi ke Indonesia, saya nak ke seberang. Orang Indonesia datang ke seberang. Dari segi geografi, kita satu. Politik memisahkan kita. Orang sibuk nak berpolitik, hari ni dah terlambat lah nak jadi menteri. Kau cuba tanya Abah Din tu, macam mana keadaan dia sekarang jadi Perdana Menteri. Bukan zaman Mahathir jadi Perdana Menteri. Right? Atau Tun Razak jadi Menteri, atau Hussein On, atau Najib. Tak. Seksa jadi Perdana Menteri. Apa buat semua tak kena. Right? Cuma dia tak bagi tahu kat orang ramai tentang cerita
Macam mana seorang budak dengan bapak dia bawa keledai. Dia bawa keledai, cakap apa orang tua ni? Seorang naik lah. Kena orang tua naik. Tengok, kurang ajar budak ni. Kan? Kemudian bapak turun, dia naik. Jadi, apa pun yang kita buat, akan ada pengkritik. Pengawasan dia kata, marilah kita pikul keledai tu, boom, sebelum masuk dalam air. Ini akan berlaku dalam masyarakat kita. Suka satu jari tunjuk orang, 3 jari tunjuk kita. Kita tidak bawa satu-satu benda pembaharuan, anjakan paradigma, tak ada. Right? Inilah peranan ulama. Itu sebab Tunku Paluh tu, kan, bila British nak serang Terengganu, Sultan beritahu, ini Habib ni, Tunku Paluh ni, Terengganu dia punya. Kerana ulama tu dia tak cinta dunia dan tak takut mati. Ulama sekarang dia takut mati. Dia cinta dunia. Kalau aku cakap yang benar, kereta ni hilang, kena ambil balik. Datuk aku kena tarik. Right? Tan Sri kena tarik. Engkau bertuhankan siapa? Rezeki datang dari siapa? Semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dayus ni tak akan mencium bau syurga. Sebab tu kita hidup seperti dalam neraka. Kena keliling kita orang yang sepatutnya bercakap, dia dah kena sindrom bisu. Perkataan sindrom bisu ni saya pinjam Tuan Musa Ita punya. Saya balik semula tentang Tuan Mahathir hutang saya. Kesnya senang aja. Orang macam saya, telinga, mata dan suara rakyat, saya berjuang supaya tim A menang lawan tim B. Dan Tuan Musa Hitam berjaya buktikan di mahkamah dia kalah disebabkan buku saya The Challenger. Saya kena, dan saya, Allahyarham sahabat saya, head prefect saya di English College, Tan Sri Mat Ahmad, orang panggil Tok Mat. Tok Mat panggil saya, Beb, kata. Saya pergi pinjam dia Setiausaha Agung UMNO. Dia cakap saya, Beb, kau jangan sapin aku, Beb. Asal, Mat, kalau depan orang saya panggil dia Datuk lah. Kan? Dia pun depan orang panggil saya hormat lah, Tuan Syed lah. Kan? Belakang lugua-lugua lah. Kan? Dia bilang, kau tak boleh sapin aku. Why, Mat? Saya bilang, why? Dia bilang, aku Setiausaha Agung UMNO tau. Itu jam Menteri Penyiaran. Aku Menteri Penyiaran tau. Kau bayang kau sapin aku yang bagi kau cek ni, yang membuktikan Musa rasuah. Right? Kau bayang, apa jadi pada UMNO? UMNO akan mati. Saya pun fikir, kau nak seorang lagi, dah mati dah. Right? Daud Taha, Batu Pahat. Kau pun jangan panggil dia, rosak nama UMNO. Aku macam mana? Kau tak ada benda kalau kau nama kau rosak. Kau penulis tak heran, dia kata. Kau seorang diri rosak, kau jalan tak apa, dia kata. Ini parti yang memerintah tau. Siapa suruh buat ni? Bos, dia kata. Kalau yang kat Sarawak tu, Rahman Hamzah, Setiausaha Politik kepada Tun Taib Mahmud. Right? Adakah patut engkau dapat kerjaan? Ghaffar menang, Musa kalah. Kes yang terbesar dalam Malaysian history, defamation, kes saya. Siapa pun nak ambil law sekarang, dia kena belajar tentang kes saya. Right? Saya tanggung 1.5 million tu. 3 tahun bercara. Saya pakai 2 lawyer. Tuan Mahathir bagi saya hari kena tu, dia kesian kat saya. Kot panggil kat office. Arwah Mekat Junaid panggil. Dia bagi saya 20,000. Right? Ini cerita benar. Right? Saya tak nak supan-supan anak, tak payah. Right? Kita nak tunjuk bahawa karamah yang ada pada awliya Allah yang ada sama dengan mukjizat di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Right? Ini zaman Al-Masih. Nabi Isa AS boleh hidupkan orang mati, boleh buat orang buta celik. Right? Dajjal pun boleh. Right? Jadi, kenapa kita tak cakap benda-benda yang lebih besar, balik-balik tai cicak masuk dalam air, benda furu'iyah je ulama kita. Balik-balik cakap benda yang sama. Ini masalah negara kita, orang teruk. Yang merampas harta orang miskin, orang kaya.
Yang nyayakan orang miskin, orang yang berkuasa. Yang zalimkan orang yang terseksa adalah orang yang kaya, orang yang berkuasa. Kerana dia apa? Dia fikir, I am above the law. Aku berada di atas undang-undang. Mana ada orang berada di atas undang-undang? Dalam Islam sama je. Contoh orang matilah. Semua kain kapannya sama. Mungkin orang tak pernah. Tengok pergi haji. Boleh tak dia kata, aku nak pakai, tak nak pakai lain, aku tak nak pakai warna putih ni. Tak boleh. Ini dia mengenal diri kita. Kita ni hamba. Hamba tu semua sama. Ini kerana orang Melayu ni dia menghina diri dia sendiri, maka dia hidup dalam kehinaan. Ini kelemahan bangsa Melayu, dia menghina diri dia sendiri, dia sanggup dihina. Dia buat macam cicak mengkarung, dia buat macam kucing kurap. Yes sir, yes sir. Ini bukan baba black sheep. 3 bag full. Right? Kalau suruh budak kecil dia punya ni, baba black sheep 3 bag full. Right? One for the master, but none for the dean. Master semua dapatlah. Right? Yang berkuasa dapat. Ada kekebalan. Kalau macam tu semua ideal nona senang. Jangan marah kalau masyarakat besar semua nak merompak. Sekarang ni bila orang dah tak ada makan, tak ada apa, susah, akan lahir ramainya perompak, penyamun, macam-macam benda orang akan buat. Nak makan tak ada. Dan siapa nak jawab dengan Allah SWT? Macam mana nak menghadap dengan Nabi Muhammad SAW? Engkau umat aku. Dan engkau tengok benda kemungkaran. Ini kemungkaran. Minum arak, kita tak boleh marah dah. Kerana toke-toke arak adalah orang Melayu sendiri. Berjudi pun kita tak boleh marah. Yang bagi lesen pada Lim Gotong dalam satu hari lesen judi, pemimpin kita. Toke judi, toke arak, semua orang kita. Puncanya apa? Puncanya kita nak hidup dalam Islam, tapi apa yang kita buat bertentangan daripada Islam. Pemimpin kita cakap tak suruh berfikir punya. Jadi ulama-ulama kalau nak menyelamatkan bangsa dan anak cucu kita, bercakaplah yang benar. Bercakaplah yang benar. Saya tahu banyak orang tak suka dengar saya bercakap. Tapi saya pun tak peduli. Kau nak dengar ke tak nak dengar, kau pasal lah. Tapi tanggungjawab saya sebagai seorang penulis, selalu dalam buku saya kata, tanggungjawab saya adalah kepada agama, bangsa dan negara. Hari ini ada orang masuk politik, dia kira kok mana ada tempat yang boleh dapat buat duit jadi kaya. Hari itu saya jumpa satu orang. Dia kata, kita buat ni kita kaya, kita buat ni dapat ni, kita benda. Dalam rakyat hari-hari mati, kan, nak menyamun. Siapa juga nak jadi menteri lepas ni, berarti dia syarat yang pertama sekali, cakap tak boleh bohong. Orang 3 syarat nak mengenal orang yang munafik: cakap bohong, mungkir janji, diberi amanah, mengkhianati amanah. Siapa yang kita nak pilih menjadi pemimpin kita? Orang yang munafik? Orang kafir hari dia mengucap, besok Islam. Orang munafik, Jahannam neraka, paling teruk sekali. High time kita ada paradigm shift. Kalau sekarang ni kita kata kita boleh berubah kerana kita takut kena tangkap, kena fine, kita tak takut ke dengan neraka? Bertahun-tahun dah duduk dalam neraka tu. Dan siapa pun tak boleh tolong kita dalam neraka. Siapa tak boleh tolong? Yang ni boleh tolong, ada orang boleh tolong. Dan selagi tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian. Where there's no justice, there's no peace. Keadilan diutamakan. Hari ni orang memberontak sana, bising sini, bising sana, kerana kita dah tak melihat keadilan sama sekali. Dan orang-orang yang sepatutnya melindungi rakyat, yang jadi payung kepada rakyat, payung dah tutup. Sebab tu saya pergi kubur, saya bercakap dengan orang mati, kan? Ada juga puak-puak yang kata, ya ini pergi sembah kubur. Kepala otak dia sembah kubur. Bodoh punya manusia. Habis? Jadi engkau pisahkan, kau putuskan dengan mak bapak engkau yang dah mati, tak boleh pergi. Mak bapak engkau yang dah mati tu jadi apa?
Siapa yang membesarkan kau? Mak yang mengandungkan kau tu kau tak boleh jumpa. Kau tak boleh ziarah. Habis? Pergi disko boleh, pergi sana sini boleh. Kubur tak boleh. Kubur tempat yang paling damai. Saya dah ziarahi kubur hampir satu dunia. Apakah ziarah kubur itu syirik? Bid'ah? Siapa yang duk buat kerja yang bid'ah ni? Siapa yang duk menipu rakyat ni? Kenapa kesalahan-kesalahan yang lebih besar tak nampak? Ziarah kubur. Lama-lama orang Islam ni apa pun tak boleh buat. Dan kita setuju saja. Yes sir, yes sir. Yes, yes, yes. Bila nak cakap no? High time orang bijak pandai. Buku saya yang terbaru tu kalau ada orang nak baca, dia baca. Dan saya percaya ada satu orang yang akan menterjemahkan buku itu. Orang yang akan tengok buku tu. Dan kalau ada sekarang ni orang duk baca kitab, orang akan jadikan buku saya tu buku reference. Orang Johor ni berapa banyak yang tahu bahawa Profesor Nagib Alatas, Profesor Husin Alatas tu, Datuk On tu bapa saudara dia. Kemudian Datuk Yapa tu, itu tok saudara dia. Datuk Jaafar tu kahwin dengan nenek dia. Mula-mula Tengku Aziz kahwin. Jadi Tengku Aziz ke, apa nama, Husin On ke, Profesor Nagib ke, dia orang ni daripada satu nenek. Tok dia, Tunku Abdul Majid tu dengan Sultan Abu Bakar tu adik-beradik. Abang kahwin satu, perempuan dari Turki. Kakak, adik kahwin adik. Dan ini dia, pemimpin dari Johor. Itulah buku legend yang saya tulis. Tapi hari ni bila orang tengok buku tebalnya ni je, orang takut nak baca. Tebalnya buku. Sebab bila nak isi otak ni dengan ilmu, hanya orang-orang yang berilmu saja berani. Orang yang tahu undang-undang saya yang tak takut dengan undang-undang. Kerana kita tak tahu undang-undang, kita tidak tahu sejarah, kita hidup dalam ketakutan. Pernah tak kita fikir macam mana British boleh datang daripada jauh, boleh merintah dunia ni? Mereka orang-orang yang berilmu. Kita bukan orang yang berilmu. Sekolah kita mengajar orang cuma menghafal saja. Quran pun hafal saja. Sedangkan Quran itu untuk orang yang berfikir. Right? Kita lebih suka dengar siapa yang bercakap. Orang tu pembohong ke, apa bodoh ke, jahat ke, kerana dia berpengaruh. Kita dengar cakap dia. Sedangkan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu cakap, jangan tanya siapa yang berkata. Right? Yang penting apa yang dia kata. Hatta dia mabuk sekalipun misalnya, dia kata, kau jangan pergi kat situ. Tu lukang besar tu, dalam tu ada ular. Tapi dia mabuk, jangan dengar cakap dia lah. Kita dengar dengan telinga kita, pendengaran kita. Jadi kalau kita boleh ikuti saya punya talk ini, insyaAllah saya akan adakan, mudah-mudahan ni hari Jumaat saya datang ziarahi guru saya, muallim, murabbi Syekh Abu Zaki. Tak banyak orang yang nak buat kerja macam yang dia buat. Dulu jaga anak-anak muda. Dulu saya ingat saya seorang ada buat kerja macam ni. Kayaknya baik. Dia ambil anak-anak muda. Right? Dia ajarnya supaya beriman. Kerana yang penting beriman. Dia ajar orang-orang kita ni supaya takut kepada Allah. Jangan takut selain daripada Allah. Right? Kita belajar kalau ada Black Lives Matter, macam mana orang Biden boleh baru nak nolong orang hitam. Islam mulakan ni 1400 tahun dulu. Bilal bin Rabah, dia letak batu atas dada dia. Dia tahu tauhid. Ahadu, ahadu, ahadu. Makrifah lah tu. Tauhid lah tu. Kenal Tuhan. Tuhan kita hebat. Dia maha pengasih, maha penyayang, maha berkuasa. Seluruh alam. The universe. God of the universe. King of the whole
world. Maliki yaumiddin. Tuhan itu bersama-sama kita, ada dalam diri kita. Kita masih dayus, masih penakut, masih tak nak cakap benar. Bilal bin Rabah, batulah letak dada. Beranilah kena benar. Kalau ditakdirkan, kerana saya bercakap ni, atau kerana buku saya yang terbaru ni, saya akan jadi syahid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya reda. Saya berhenti sini. Kau nak dengar, minggu depan tak tahu hari Jumaat kat mana saya. Ini bukan khutbah. Kau cakap khutbah, besok saya kena tangkap. Khutbah tu dalam masjid. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.